Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد. Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi puja kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Qanun Jinayah Syar'iyyah dan sistem kehakiman dalam perundangan Islam berdasarkan Quran dan Hadis yang disusun oleh Haji Sa'id Haji Ibrahim, bekas Mufti Negeri Sabah. Kita masih dalam perbincangan pada bab yang kedua, fasal pertama yakni zina. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yaitu sambungan pada tajuk musahaqah. Apakah yang dimaksudkan dengan musahaqah? Ialah melakukan sesuatu perbuatan untuk memuaskan nafsu seks di antara perempuan dengan perempuan dengan menggisirkan faraj dengan faraj mereka berdua hingga mendatangkan berahi dan berasa kelazatan dengan sebab pergisiran faraj antara kedua orang perempuan itu. Di antara kesalahan dalam jinayah syar'iyyah yakni musahaqah. Adapun bahasa sekarang lesbian. Jadi maksudnya dengan melakukan perbuatan memuaskan nafsu sama perempuan. Dijelaskan tadi apa yang dimaksudkan musahaqah, yakni perempuan dengan perempuan melepaskan nafsu seksnya sesama mereka, di mana perbuatan ini dicegah ataupun dilarang oleh Islam. Yang kedua, musahaqah adalah suatu perbuatan yang haram dan wajib dikenakan hukuman ta'zir, di mana kesalahan musahaqah itu boleh disabitkan dengan bukti-bukti yang dikehendaki untuk mensabitkan kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman ta'zir, dan kesalahan liwat hendaklah disabitkan kesalahan itu dengan bukti-bukti sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak untuk membuktikan zina. Musahaqah yang disebutkan tadi, definisi musahaqah yakni perbuatan melepaskan keinginan nafsu sesama perempuan dengan cara-cara yang disebutkan tadi, dan kesalahan pesalah ataupun penjenayah yang melakukan perbuatan ini hendaklah dikenakan hukuman ta'zir. Yang hukuman ta'zir hukuman yang diserahkan kepada pihak pemerintah
untuk melaksanakan hukuman itu dengan ada evidence ataupun ada qarinah, ada bukti-bukti yang mereka berdua ataupun kelompok mereka ini melakukan perbuatan keji ini, perbuatan musahaqah atau perbuatan lesbian. Apabila ada bukti ini, hakim akan melaksanakan hukuman ta'zir. Hukum ta'zir ini hukuman yang diberi kepada pemerintah untuk diambil tindakan kepada pesalah agar mereka ini boleh insaf kembali ke pangkal jalan. Ini berbeza dengan hudud, berbeza dengan qisas. Yang hudud ini hukuman daripada Allah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kadarnya, berapa jumlahnya, bila masanya. Begitu juga dengan qisas. Qisas ini hukuman daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan hukumannya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kadarnya. Berbeza dengan ta'zir ini, Allah Subhanahu wa taala memberi peruntukan ini kepada pemerintah. Pemerintah akan mengambil tindakan berdasarkan kesesuaian hukuman itu agar pesalah itu boleh insaf dan kesalahan mereka itu tidak merebak ataupun tidak menjangkiti orang lain untuk membuat kesalahan yang sama. Itu berbeza dengan ta'zir. Jadi ta'zir ini benda yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul apa dia punya kesalahan, cuma diberi umum kepada pemerintah melalui hakim mahkamah untuk melaksanakan hukuman itu berdasarkan keperluan, berdasarkan berapa banyak hukuman yang boleh menginsafkan kesalahan atau masalah. Dan kesalahan lewat benaran disabitkan kesalahan itu dengan bukti-bukti sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak untuk membuktikan zina. Berbeza dengan liwat. Liwat ini adalah perbuatan yang melakukan persetubuhan melalui dubur. Jadi hukum liwat ini kita akan jelaskan hukumnya berat, boleh membawa pada mati. Hukum perbuatan liwat ini berbeza dengan lesbian. Dan kesemua itu sama ada musyarakah ataupun liwat, mesti ada bukti, ada qarinah, ada evidence. Dan termasuk apa sahaja jenayah-jenayah yang dilakukan sebelum mereka itu diambil tindakan ataupun dilaksanakan hukuman kepada pesalah itu mesti ada bukti. Dan apabila hakim puas hati dengan bukti, bukti ini termasuk saksi, termasuk apa sahaja alat-alat yang boleh menyokong sesuatu kesalahan yang boleh menyokong seseorang itu, yakni untuk disokong kesalahannya. Maknanya sesuatu bukti yang boleh mensabitkan seseorang itu salah, sama ada dengan video, sama ada dengan CCTV, sama ada dengan saksi yang melihat dengan mata. Itu yang penting, yang melihat dengan mata itu adalah saksi yang paling utama. Dan juga alat-alat yang lain, kalau kes bunuh alat sudah tentulah, sama ada senjata yang pistol, senapan ataupun parang, pisau dan sebagainya, itu adalah merupakan bukti. Yang ini qarinah yang perlu ada untuk mensabitkan seseorang itu melakukan satu jinayah, termasuk dalam hal lesbian dan juga liwat, mesti ada bukti. Jadi maknanya bukanlah sewenang-wenang semudah-mudah hakim nak menjatuhkan hukuman apabila diadukan satu aduan untuk menjatuh hukum. Tidak. Sebelum dijatuhkan hukum mesti dibicarakan. Nak dibicarakan mesti ada bukti, termasuk saksi dan juga qarinah ataupun evidence yang lain, barulah boleh dijatuhkan kesalahan atau disabitkan akan kesalahan. Dan kalau ada keraguan, ada syubhat, sudah tentulah hakim akan memindahkan hukuman itu kepada hukum yang lain. Yang kadang-kadang satu kesalahan hudud, asalnya hukuman ataupun aduan itu disabitkan kepada hudud, tetapi dia punya bukti tak cukup ataupun ada keraguan. Walaupun begitu, dalam sudut yang lain hakim melihat dia mungkin boleh berlaku, mungkin dia buat, tetapi sedikit keraguan. Dalam kes ini juga hakim akan pindah kepada ta'zir, hukum ta'zir, bukan jatuh hukum hudud, sebab tak cukup bukti untuk menjatuhkan hukum hudud ini.
dalam bab kehakiman ini al-muqarrar al-qadha akan ada dalam perbahasan kitab kita ini. Jadi bukan senang nak menjatuhkan hukuman seorang mesti dengan bukti yang kuat, dibincangkan, dikaji dan sebagainya, barulah dijatuhkan hukuman. Dan kerana itulah tugas hakim ataupun al-qadha itu adalah amat berat. Bukan simple, bukan simply untuk menjatuhkan hukuman dalam suatu aduan, tidak. Tajuk yang seterusnya yang mustahabah habis perbincangan tentang lesbian dan juga liwat akan ada dalam tajuk yang tersendiri. Jenayah yang ke-23 termasuk dalam bahagian zina ini, mendatangi binatang. Seseorang itu mensetubuhi binatang, ini pun dicegah oleh Islam. Ini perbuatan keji yang hina. Jadi seorang yang mendatangkan binatang tidak boleh diistilahkan sebagai orang yang berzina. Perbuatan mereka boleh diistilahkan suatu perbuatan yang haram dan keji yang wajib dijatuhkan hukuman ta'zir. Seseorang yang mensetubuhi binatang, tak kiralah binatang apa sahaja, sama ada melalui jalan, kubur ataupun kuburnya, yakni mereka ini tidak dinamakan sebagai berzina, tetapi perbuatan mereka itu adalah haram. Dan dari hukum syaraknya diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan hukuman ta'zir. Jadi maknanya zina sahaja boleh dijatuhkan hukuman hadud. Jadi zina ni ada dua bentuk, zina muhsan dan juga zina ghairu muhsan. Zina muhsan ni orang yang pernah melalui persetubuhan secara halal dengan dia pernah kahwin dan dia berzina, itu dia panggil zina muhsan. Orang macam ni kena sebat, kena rejam sampai mati. Ada hadisnya, tidak akan sampai bab ni kita akan bincang. Berbeza dengan ghairu muhsan, orang yang tidak pernah merasai persetubuhan dengan cara sah kahwin. Yang orang macam ni kena sebat selaku khotan dan juga di luar negeri. Ini sabit dengan surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kesalahan berzina ghairu muhsan, selaku sebat. Jadi kerana itulah apabila kita sebut zina ni ada hukuman dia. Jadi zina ni, perbuatan zina itu mesti di antara lelaki-lelaki dan perempuan ataupun sesama manusia, itu dipanggil zina. Dan kalau melakukan persetubuhan melalui dubur itu siapa? Dubur itu kalau dengan manusia, sesama manusia dipanggil liwat. Kalau perempuan sama perempuan melakukan hubungan seks itu sesama mereka dengan jalan depannya dipanggil lesbian ataupun musyarakah. Berbeza seorang di mana kes yang atas tadi, orang yang melakukan hubungan melalui dubur dipanggil liwat, ada hukuman ketat bagi mereka sampai boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Dan berkenaan dengan musyarakah atau lesbian ada hukum ta'zir, di mana mereka ini tidak dinamakan sebagai penzina yang asli. Penzina yang asli ini seorang yang melakukan persetubuhan di antara laki-laki dan perempuan dengan jalan depan, dipanggil penzina. Orang macam itu akan sabit dengan hukuman sama ada sebat seraka rotan dan luar negeri, dan juga sama ada direjam sampai mati dengan sebab mereka ini pernah merasai persetubuhan dengan sebab nikah yang sah. Itu dipanggil orang berzina, hukum bagi penzina. Dalam kes mendatangi binatang pula, di mana mendatangi binatangnya, ia mendatangi binatang itu manusia, yang didatangi itu adalah haiwan. Apakah mereka ini dikenakan sebagai hukuman zina? Di mana dalam kes ini mereka tidak dinamakan sebagai penzina, tetapi perbuatan itu adalah haram. Dan perbuatan itu mesti dijatuhkan sebagai hukuman ta'zir. Untuk ta'zir itu diserah kepada pemerintah agar orang yang melakukan perbuatan keji itu insaf. Dan perbuatan mereka itu tidak dijadikan sebagai ikutan. Perbuatan mereka itu tidak dijadikan sebagai idola oleh orang lain. Ini adalah hukuman yang diberi kepada pemerintah macam mana nak cegah perbuatan keji ini agar tidak dijadikan ikutan dan orang yang melakukan perbuatan itu akan insaf. Di mana perkara ini disebut dalam Minhajul Muslim halaman
dan binatang yang diliwat, binatang yang disetubuhi itu ada kata setengah ulama adalah dibunuh. Dan orang yang mensetubuhi binatang itu binatang yang tidak liar. Biasanya kalau binatang liar mana nak boleh. Binatang yang tidak liar hidup dengan dia sama ada kambing ke, lembu dan sebagainya. Kalau dengan harimau tak sempat. Tak sempat dia nak setubuh harimau. Harimau nak dulu itu. Dan mana binatang yang tidak liar. Jadi kalau kita sebut binatang yang tidak liar, binatang yang bersama dengan kita. Biasa binatang yang boleh dimakan. Dan itulah ulama mengambil kesimpulan. Sebagian ulama mengatakan binatang yang diliwat itu adalah dibunuh. Sebab dagingnya dari segi syaraknya sudah kecil. Bahagian yang ke-24, bersetubuh dengan orang yang telah mati. Bersetubuh dengan orang tapi yang telah mati, apa hukum? Kalau bersetubuh dengan orang yang masih hidup, boleh dinamakan sebagai berzina, boleh dinamakan sebagai lesbian atau musyarakah, boleh dinamakan sebagai liwat yang mendatangi sebelah belakangnya di 3 bentuk. Dalam kes ini pula mendatangi atau mensetubuhi orang tapi orang itu sudah mati. Ini pun penyakit mental juga lah sebenarnya. Apakah seorang itu boleh tergamak dia nak pergi mensetubuhi orang sudah mati, melainkan mental sudah rosak. Kan dalam pemikiran orang Melayu kita ni, orang mati dia takut kena sikit kan. Walaupun dia mati, tapi orang Melayu kita dia takut orang mati dia hantu. Itu mental sudah Melayu kita kan. Jadi orang Melayu dia normal ni tak mungkin dia nak mendatangi orang sudah mati. Melainkan orang tu dia sudah mental problem, mental block. Lelaki yang mensetubuhi perempuan yang telah mati, yang bukan isterinya, tidak boleh diistilahkan melakukan perzinahan. Tetapi laki-laki wajib dikenakan hukuman ta'zir. Orang yang mendatangi perempuan yang sudah mati ini, dia tidaklah dikenakan hukum ta'zir, melainkan dia mendatangi isterinya. Isteri sudah mati, dia pergi setubuh isterinya, itu tak kena ta'zir. Sebab isteri itu milik dia. Cuma perbuatan itu kecil dah dengan orang mati. Walaupun dia isteri kita tapi sudah mati, nak dihormati sebagai isteri. Tapi kalau mendatangi orang perempuan yang bukan isteri, di mana dalam hukum syaraknya tidak dinamakan sebagai penzina. Di mana dalam kes ini apakah laki-laki itu dilepas? Tidak, dia nak dilaksanakan hukuman ta'zir kepada dia. Perempuan yang masuk dalam kes ini, yang laki-laki mendatangi perempuan yang sudah mati. Dalam bahagian ini juga, perempuan yang memasukkan zakat lelaki yang telah mati, yang bukan suaminya ke dalam farasnya, tidak boleh juga dikira sebagai berzina. Tetapi perempuan itu wajib juga dikenakan hukuman ta'zir. Dan sebaliknya yang mati itu laki-laki. Yang mendatangi laki-laki itu adalah perempuan yang hidup. Di mana dalam kes ini perempuan yang hidup itu juga tidak dinamakan sebagai berzina, dan mereka ini adalah dikenakan hukuman ta'zir. Tak boleh sabit dengan kesalahan. Dalam bahagian ini pula perbincangannya lagi, laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan yang disebutkan dalam perkara 24 ceraian 1 dan 2 wajib dikenakan hukuman ta'zir saja, tidak boleh dikenakan hukuman yang mana? Yang tadilah laki-laki yang mendatangi perempuan yang tinggal, yang sudah mati, yang ini dikenakan hukuman ta'zir, melainkan isterinya yang tidak dikenakan hukuman hudud, yang mana mereka tidak namakan sebagai berzina. Begitu juga perempuan yang mendatangi laki-laki yang sudah mati, bukan suaminya, di mana dia dinamakan sebagai dihukum sebagai hukum ta'zir, tidak dinamakan sebagai berzina. Yang mana dalam kes ini kenapa dia beza di antara yang hidup dan mati? Seorang hidup, seorang mati, walaupun dia manusia. Di mana dalam kes ini hanya satu orang saja merasai keseronokan, yang seorang lagi tidak merasai keseronokan orang mati. Orang mati dia tak rasa apa dah. Ditunggu nak sama ada mendapat kebaikan dalam barzakh atau mendapat keburukan dalam barzakh, yang bab-bab berkenaan dengan benda-benda macam ini
dah tak ada kira dah bagi dia. Yang dia fikir tu macam mana dalam barzakh tu sama ada dia orang yang bahagia ataupun orang yang celaka. Dalam perbincangan yang sama pada bahagian keempat, melakukan persetubuhan dengan orang yang telah mati adalah dianggap sebagai tidak bersetubuh disebabkan tubuh badan orang yang mati itu tidak boleh digunakan lagi dan perbuatan itu merupakan satu perbuatan yang tidak menaikkan nafsu dan syahwat keinginan. Ini alasan ulama, orang mati itu dia tidak naik nafsu syahwatnya, hanya orang yang mental block, orang yang masalah mental ini yang dia rasa seronok. Sedangkan orang mati dia tidak ada rasa macam tu. Jadi kita kata orang yang macam ni dia orang merosak akal lah. Orang yang normal, orang siuman tak mungkin dia nak mendatangi orang yang mati. Dan seterusnya bersetubuh dengan orang gila. Bersetubuh dengan orang gila. Banyak dia punya perbincangan di sini dalam bab masalah-masalah hubungan seks ini. Laki-laki atau perempuan yang Islam, baligh atau berakal yang melakukan persetubuhan dengan orang yang gila yang bukan isterinya atau yang bukan suaminya adalah diistilahkan oleh syarak orang yang melakukan perzinahan. Hanya orang yang mensetubuhi orang gila, sedangkan orang gila itu bukan suami dan bukan isteri dia. Orang macam ini dinamakan sebagai orang yang melakukan perzinahan dan wajib dikenakan hukuman hudud ke atas orang yang berakal, iaitu dirjam sehingga mati bagi orang yang mahsan dan disebat 100 kali sebat serta buang negeri selama setahun bagi orang yang ghairul mahsan. Dan bagi orang yang gila tadi dibebaskan dari sebarang hukuman. Orang yang mendatangi mensetubuhi orang gila, sama ada orang di mana orang gila itu bukan isteri dan bukan suaminya, di mana orang yang tidak gila itu dinamakan sebagai orang yang berzina. Dan hukuman bagi mereka kalau dia muhsan adalah direjam sampai mati, sampai dengan hadis Rasulullah SAW. Dan juga orang yang ghairul muhsan adalah disebat 100 kali dan dibuang negeri selama setahun, sampai dengan Al-Quran dalam surah An-Nur. Di mana kesemua ini boleh duduk dalam kitab Al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah, yang juzuk yang kelima halaman 61. Dan orang gila tidak dikenakan hukuman. Orang yang tak gila saja yang kena hukuman sebagai penzina. Orang gila walaupun dia rasa seronok tapi tidak dikenakan hukuman. Apa alasannya? Mesti ada alasan nak dilepaskan daripada satu hukuman. Sedangkan dia manusia, beza dia gila dan siuman saja. Apa alasan orang gila tak dikenakan hukuman? Mesti ada dalil, mesti ada bukti, mesti ada sumber mengatakan orang gila tak kena apa-apa tindakan dengan sebab kelakuan itu. Walaupun mungkin orang gila itu dia rasa juga seronok, tapi tak dikenakan hukuman. Apa dia punya alasannya? Orang-orang gila yang melakukan apa-apa sahaja kesalahan tidak dikenakan sebarang hukuman, kerana hukum syarak itu adalah tertakluk ke atas orang-orang yang mukallaf, iaitu orang yang berakal dan baligh sabda Rasulullah SAW. Ini jawapannya. Orang gila ini tak kena apa-apa hukuman, dia tak kena hukum syarak, dia tidak ditaklifkan, tidak dibebankan hukum syarak. Taklif apa mukallaf? Apa maksud mukallaf? Mukallaf ni terbina daripada dua istilah, aqilun balighun, berakal dan juga cukup umur dalam Islam. Itu adalah mukallaf. Kalau bertanya kita apa mukallaf? Mukallaf itu terbina daripada dua istilah, aqilun balighun, berakal dan juga cukup umur di dalam Islam. Orang yang ada dua syarat ini dipanggil sebagai mukallaf. Mukallaf mereka ini tertakluk kepada hukum syarak. Hukum apa? Hukum wajib, hukum sunat, hukum haram, hukum harus, hukum
haram, hukum makruh, hukum harus. Ini adalah merupakan ahkamul khamsah. Orang yang mukallaf ini tertakluk kepada 5 hukum tadi, dan termasuk juga hukum wad'i. Dia ada 2 hukum, hukum syar'i dan juga hukum wad'i. Hukum syar'i ada 5, hukum wad'i pun ada 5, dan 5 ini tertakluk kepada mukallaf. Siapakah mukallaf? Kita ulang, mukallaf aqilun balighun, berakal dan juga cukup umur dalam Islam. Selain daripada orang ini, dia tak dikenakan hukum syarak, tidak dikenakan hukum taklif. Contohnya orang gila. Orang gila ni walaupun dia balik, tapi akal tak ada, maknanya tidak mukallaf. Orang macam ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam 'an salasah, an sabi hatta yahtalim, wal naim hatta yastayqir, wal majnun hatta yafiq. Rawahul Bukhari fi Sahih. Yang bermaksud Allah tidak akan menyiksa 3 golongan manusia. Atau tak ingat hadis ini, walaupun tak ingat matan hadis, ingat maksud hadis. Di mana 3 golongan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan siksa. 3 golongan manusia Allah Taala tidak akan siksa. Iaitu yang pertama, kanak-kanak sehingga dia balik. Kanak-kanak selagi dia tidak balik, dia melakukan kesalahan, dia tidak disiksa. Yang akan disoal ibu ayah yang mendidiknya. Jadi kanak-kanak sehingga balik bagaimana selagi dia tidak cukup umur dalam Islam. Apakah dinamakan, apakah yang dimaksudkan dengan cukup umur dalam Islam? Yang pertamanya dengan sebab mimpi keluar mani. Itu yang pertama, itu biasa berlaku pada laki-laki dan perempuan. Yang keduanya dengan sebab keluar haid, berlaku kepada perempuan. Yang ketiganya dengan sebab mengandung, berlaku kepada perempuan. Tak ada yang 3 tu. Ramai tengok lagi yang keempatnya, kalau dia ditumbuh bulu hari-hari, dia di mana dia sebagai orang yang balik. Tak ada juga kalau 15 tahun ke atas, ulama kata mereka ni sudah balik. Jadi 5 tanda balik ni. Yang pertama, ingat, kalau tak boleh ingat, yang pertamanya di antaranya, yang pertama inilah biasalah, yakni keluar mani, di mana mimpi keluar mani berlaku kepada laki-laki dan perempuan. Itu biasa. Kalau berlaku perkara ini sekali saja, mana orang itu sudah balik. Dan yang keduanya, kalau dia haid dan haid, maknanya dia perempuan, dia baliklah. Ataupun dia mengandung, mana dia balik. Dan ataupun kalau tak ada yang tu, dia tumbuh bulu hari-hari, bulu di kemaluan, di mana dia sebagai orang yang balik. Dan kalau tidak juga 15 tahun ulama, 15 tahun ke atas umurnya, ulama-ulama mengatakan orang itu dia kira sebagai balik. Jadi tahap balik ini penting. Bagaimana untuk menetapkan dia ni wajib atau tidak melakukan sesuatu. Sama ada dikenakan hukuman atau tidak. Apabila dia melakukan sesuatu, sama ada dikenakan hukum haram atau makruh. Apabila buat sesuatu, ini dipanggil tahap sebagai orang yang balik. Jadi kalau balik ini wajiblah untuk dilaksanakan segala hukum syarak, sembahyang, puasa, haji, kalau dia mampu, zakat kalau dia ada lebihan harta, dan kalau dia melakukan kesalahan jalan jenayah, dia kena hukuman sebab dia sudah balik. Dan kalau orang tu 60 dia tak sembahyang, maknanya dia sudah berdosa sebab dia balik. Jadi kita tanya tu, kalau tak sembahyang orang 60 belum balik, mana mungkin? Sebab apa? Nak balik tu mesti ada 5 tanda tu tadi. Itu yang kanak-kanak. Yang kanak-kanak sehingga dia balik. Masa dia tempoh kanak-kanak, kalau seorang tu meninggal dalam tempoh kanak-kanak belum balik, ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang tu akan masuk syurga walaupun dia anak orang kafir. Dia mati sebelum dia balik, di mana dia tidak akan masuk neraka sebab hukum taklifnya bagi kanak-kanak ni an khabiyah hatta yahtalib. Yani daripada kanak-kanak hingga dia balik. Jadi kalau dia mati sebelum balik, akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan orang itu tidak akan masuk neraka walaupun dia anak orang kafir. Ini special kanak-kanak yang tinggal sebelum balik. Dan biasa kalau kita doa, kalau kita datang sembahyang mayat kan berbeza doa kita dengan doa kanak-kanak dengan orang dewasa. Kanak-kanak ni kita tak minta ampun kepada dia sebab dia tak ada dosa. Yang kita bina doa itu agar kebaikan diberi kepada ibu ayah ni. Yang kita minta ampun ni kepada
orang yang sudah dewasa, sebab mereka itu ada dosa. Kanak-kanak yang belum balik itu tidak ada dosa. Yang kedua, orang yang tidak dicatat amalannya ataupun rufa'al qalam, diangkat kalamnya. Orang yang tidur sehingga dia bangun daripada tidur, dia tidur daripada pagi, dia tak sedar, malam tadi buat kenduri dan bagainya, penat sangat, lepas subuh tidur, langsung tidur, lepas sampai asar baru bangun. Bagaimana dengan keadaan zuhurnya? Tidak berdosa sebab dia tidur. Dan apakah hukum bagi dia qada? Bezanya dia tidak berdosa. Orang yang tidak tidur, tak sembahyang zuhur, dia berdosa. Melainkan dia musafir. Dan wajib dia qada. Berbeza dengan orang yang dia tidur sebelum zuhur, dia dah tertidur, dia dah tidur, lepas tu tak bangun asar, di mana tidak berdosa, cuma dia kena qada juga. Itu bezanya. Dan orang gila sehingga ia sembuh daripada gilanya. Orang gila ni tak dikenakan hukum takdir. Inilah yang diambil oleh ulama berdasarkan masalah kita ni lah. Orang yang mensetubui akan orang gila, orang yang siuman kena hukum hudud, orang gila tidak kena hukum hudud. Di atas alasan apa? Wal majnun hatta yafiq. Yani orang gila sehingga dia siuman. Orang gila hingga dia sembuh daripada gilanya. Orang gila ni dia tak wajib sembahyang, dia tidak wajib pergi haji walaupun dia mampu. Tapi kalau bab zakat wajiblah walinya mengeluarkan zakat, sebab zakat tu dia ada hukum berbeza, sebab dia adalah hukum kepada hartanya, bukan kepada orang. Berbeza orang gila. Dan orang gila ni kalau dia mati dalam keadaan gila dia, beruntung dia nak bandingkan kita, tapi kita tak nak jadi orang gila. Mana kalau nak beza dengan orang biasa, kalau orang gila tu dia mati, dia tidak ada dosa. Orang yang tidak gila ni dia akan ada dosa. Walaupun begitu, kalau orang yang siuman dia buat ibadat, hebatlah dia nak banding orang gila. Orang gila tu tidak ada dosa maknanya. Kalau lahir dia sudah gila, sampai dia mati pun gila, makna dia ni tidak ada dosa apa-apa. Kosong, bersih dia, masuk syurga terus. Kita ni orang yang siuman ni sudah balik ni, siuman yang balik, kita terbeban dengan hukum syarak. Dan kita di satu saat kita mungkin berpahala, dan saat yang lain mungkin kita ada dosa. Dan itulah Allah Ta'ala suruh kita beristighfar, minta ampun kepada Allah agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih daripada dosa. Seperti bagaimana orang gila, dia tidak ada pahala apa-apa, dia tidak ada dosa. Jadi seperti bagaimana kanak-kanak tadi. Di dunia ini kita tengok orang gila kesian kan? Tapi hari akhirat esok dia kesiankan kita. Orang gila dia mati, orang gila dia lahir dia gila, dia mati dalam keadaan gila. Di hari akhirat esok tak ada sekelumit, tak ada setimbang dosa bagi dia. Dia senang-senang masuk syurga terus. Dan dia tengok kita terkiar-kiar di pada mahsyar. Dia tengok kita di dunia, kita tengok kesian dekat dia. Di akhirat orang gila tengok kita kesian. Tapi tidaklah kita nak jadi orang gila. Mana kita dengan kita siapa bersyukur, dan kita bersyukur maksudnya di sini kita melakukan ibadah kepada Allah dengan sebab nikmat. Qalilun min ibadish syakur, sikit daripada kalangan hamba aku bersyukur. Maksud apa? Dan orang yang mendapat nikmat Allah, dia nak gunakan nikmat Allah untuk bersyukur kepada Allah tu sikit sangat. Jadi kita orang yang diberi nikmat oleh Allah, nak guna nikmat Allah untuk beribadah tu sikit. Ramai orang dapat nikmat Allah. Boleh katakan manusia ni boleh dapat nikmat Allah. Sama ada orang Islam, orang kafir. Kita ambil orang Islam. Orang Islam tu dia dapat nikmat sebagaimana orang lain juga, tapi sikit dengan nikmat Allah tu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang duit banyak nak beri zakat, tak nak. Itu satu bab yang besar dosanya. Kadang ada duit banyak, sedekah pun tidak. Sebab apa? Sikit. Qalilun min ibadish syakur, sikit daripada kalangan hamba Allah tu dia bersyukur kepada Allah. Kadang sihat tubuh badan, tak sampai ke masjid, tubuh badan sihat tu milik Allah, nikmat daripada Allah. Sikit daripada kalangan hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Yang seterusnya,
bersetubuh dengan mahram. Bahagian ke-26 ni bersetubuh dengan mahram. Mahram ni maksud apa? Mahram ni orang yang tidak boleh kahwin dengan kita dipanggil mahram. Kalau muhrim tu orang yang dalam ihram haji dan umrah dipanggil muhrim. Kerana kita betulkan mahram dengan muhrim. Mahram tu orang yang tak boleh kahwin dengan kita. Muhrim tu orang dalam ihram haji ataupun umrah ataupun kedua-dua sekali. Laki-laki yang bersetubuh dengan mahram, perempuan yang haram berkahwin dengan dia adalah diistilahkan oleh syarak berzina dengan mahram dan wajib dikenakan hukuman bunuh ke atas laki-laki itu. Hukuman ini adalah berdalilkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orang yang bersetubuh dengan mahram, na'udzubillah, dengan maknya, dengan adik-beradik dia, dengan bapa saudara dia, dengan mak saudara dia, di mana itu sebagai orang yang melakukan penzinahan dengan mahram. Dan mahram itu orang yang senasab, nasab kita, yang mereka itu tidak boleh bernikah dengan kita, dia panggil mahram. Di mana perbuatan itu jelas dalam hukumnya, tidak ada jalan yang lain. Yakni kata Rasulullah, man waqa'a ala zati mahramin minhu faqtuluhu, rawahu Ibnu Majah. Yang bermaksud mereka laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang menjadi mahramnya, hendaklah kamu bunuh dia. Tak ada pilihan melakukan persetubuhan dengan mahram. Laki-laki melakukan persetubuhan dengan maknya, na'udzubillah, dengan adik-beradik dia, dengan mak saudara dia dan sebagainya, haram kahwin. Jadi dia kena bunuh, kata Rasulullah. Dan pada bahagian ini juga, pada bahagian kedua, hukuman bunuh yang dikenakan ke atas laki-laki yang bersetubuhi mahramnya ialah kerana laki-laki itu dianggap telah menghalalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan telah menjadi murtad dan disuruh membunuhnya. Sabda Rasulullah SAW, apa alasannya tiba-tiba kena bunuh? Sedangkan berzina ini dia ada dua hukum. Kalau ghairu muhsan, sempat dan luar negeri, dan kalau muhsan kena rejam sampai mati. Apa bezanya dalam kes ini? Seseorang yang menzinai akan mahram. Dalam kes ini kata ulama, orang ini sesungguhnya secara dia tidak sedar, yakni menghalalkan hukum haram Allah. Itu bezanya dengan orang yang berzina itu, dia tak menghalalkan hukum haram hukum Allah, tapi dia ditunggangi oleh nafsu. Maknanya dia terkalah dengan nafsu syahwatnya sampai dia berzina. Dia tidak akan mengadakan hukum zina itu halal. Berbeza dengan orang yang mensetubuhi mahram, yakni mahram itu bergerak sangat. Sehingga kata ulama, orang itu termasuk orang yang menghalalkan hukum haram. Maknanya orang itu mesti kena bunuh. Dengan sebab beza di sini, Nabi SAW menyebut kalau orang bersetubuh dengan mahram, faqtuluhu, maka bunuh dia. Dalam kes ini apa dalilnya? Kalau orang itu dinamakan sebagai murtad, dalilnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan orang yang melakukan persetubuhan dengan mahram. Ini orang yang melakukan persetubuhan dengan mahram berbeza orang yang melakukan persetubuhan dengan bukan mahram. Dua-dua itu zina, tetapi berbeza di sini. Yang melakukan perzinahan dengan mahram, satu dia berzina itu sudah haram. Yang keduanya ulama melihat kepada keadaan ini, yang ini menganggap mereka ini sesungguhnya sudah menghalalkan perkara yang haram. Dan kerana itulah Rasulullah menyebut secara spesifik orang yang melakukan persetubuhan dengan mahram. Dan sebuah hadis yang kita bacakan tadi, man waqa'a ala dzati mahramin minhu faqtuluhu, yang bermaksud mereka lelaki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang menjadi mahramnya, dalam bunuh dia. Jadi spesifik kepada orang yang melakukan persetubuhan dengan mahram kena bunuh. Dan di antara alasan lain yang disebutkan tadi, orang itu sesungguhnya dia menghalalkan perkara haram. Menghalalkan perkara yang haram kerana Allah SWT sudah murtad, keluar dari Islam. Dan orang murtad bagaimana disebut oleh Rasulullah, man badala dinahu faqtuluhu, Orang Bukhari, sesiapa yang menukar agamanya yang murtad, maka bunuhlah dia. Orang murtad ni hukumnya adalah bunuh, secara umumnya begitu. Dan yang terakhir, sebelum kita tamatkan kuliah kita terakhir dalam tajuk ini juga sebenarnya, bersetubuh dengan kanak-kanak. Hukum bersetubuh dengan kanak-kanak. Kanak-kanak lelaki yang belum baligh yang melakukan persetubuhan haram dengan perempuan yang sudah baligh tidak boleh dikenakan hukuman hudud sebagaimana yang dikenakan ke atas orang yang berzina. Tetapi tidaklah dikenakan ke atas kanak-kanak itu hukuman ta'zir jika kanak-kanak tadi sudah memayis. Kerana dalam kes zina, baligh adalah di antara syarat yang mewajibkan seorang yang berzina itu dikenakan hukum hudud. Yang kanak-kanak yang melakukan perzinahan dengan orang yang sudah baligh, kanak-kanak tidak dilaksanakan hukum hudud, tapi kena ta'zir sebagai pendidikan kepada dia. Dan orang yang sudah baligh yang berzina dengan kanak-kanak adalah hukum hudud. Sama ada cara sebat selama watan dan luar negeri bagi ghair muhsan dan kalau muhsan berjam sampai mati. Dan kanak-kanak ini juga disyaratkan sebagai memayis tamyiz ni mana ada akal, tapi belum sampai kepada baligh tamyiz. Dalam kes ini, dalam Islam yang ada dua orang tahap akal manusia ni, Islam bahagikan kepada dua. Yang pertama tamyiz ataupun memayis, yang kedua baligh. Tamyiz di mana satu tahap umur yang kanak-kanak ataupun manusia ini dah faham
benda ni kotor, benda ni cemar, ini najis, ini bukan najis, dipanggil tamyiz. Biasanya dalam umur 7-8 tahun orang tu biasa sudah sampai kepada tahap mumayyiz ataupun tamyiz. Dan kalau dia disuruh sembahyang yang boleh. Sebab apa? Dia sudah boleh membaca, dia sudah boleh faham rukun-rukun sembahyang. Dan kanak-kanak yang mumayyiz ini kalau diangkat sebagai imam pun sah sembahyang kita sebagai makmum. Sebab kanak-kanak yang mumayyiz sembahyang dia kalau tepat dengan rukunnya sah, syarat sah, syarat batal dan rukun sembahyang itu sendiri, mana sembahyangnya sah dan boleh diikuti kanak-kanak yang mumayyiz walaupun dia belum balik. Dan kanak-kanak yang mumayyiz inilah kalau dia melakukan penzinaan, dia hendaklah dihukum takzir sebab dia belum balik. Hukum rajul ini kena kepada orang yang balik sahaja. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi dah, diangkat kalam, diangkat tulisan daripada 3 golongan, satu daripada kanak-kanak sehingga dia balik. Kanak-kanak ni tak kena hukum, tapi tahap di situ tahap kena juga hukum. Kalau kanak-kanak itu dia sudah tamyiz, dia sudah mumayyiz. Tamyiz ataupun mumayyiz di bawah daripada balik. Biasa kalau kita tengok sekarang umur 7 tahun. Sebab bila dia ditetapkan umur 7 tahun sekolah, di mana 7 tahun itu sendiri sudah ditamyiz. Dan kalau kita tengok bagaimana surahan Rasulullah agar sembahyang, kanak-kanak umur 7 tahun disuruh sembahyang sebab dia sudah tamyiz. Boleh dia ajar bacaan-bacaan, boleh dia ajar rukun sembahyang. Dan kalau kanak-kanak 10 tahun dia tidak sembahyang, hendaklah dirotan sebagai pendidikan. Itu bagaimana tahap yang ditetapkan oleh Islam. Dan Islam itu lebih awal faham orang ni boleh masuk pelajaran ataupun tidak, dinamakan sebagai tamyiz ataupun mumayyiz. Yang kedua, perempuan yang sudah balik yang melakukan zina dengan kanak-kanak laki-laki yang belum balik wajib dikenakan hukuman hudud ke atas perempuan. Itu sebagaimana hukuman zina yang disebutkan dalam perkara 15 sejarah yang 2 dan 3, kerana perempuan itu telah melepaskan nafsu syahwatnya dengan persetubuhan haram. Jadi samalah laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan dengan kanak-kanak. Laki-laki perempuan yang sudah balik itu kena tindakan hudud. Kanak-kanak tidak dikenakan tindakan hudud yang dengan hukum ta'zir. Syaratnya dia mesti sudah mumayyiz. Yang terakhir, laki-laki yang berakal dan balik mukallaf yang melakukan kesalahan zina dengan perempuan yang balik, yang belum balik atau tidak, wajib dikenakan hukuman hudud ke atas laki-laki itu sebagai hukuman zina yang disebutkan dalam perkara 15 sejarah 2 dan 3, juga berdalilkan nas hadis yang dinyatakan dalam perkara 17 ceraian 1 dan ceraian 2. Jelas kepada kita hukuman ini, setiap hukuman, setiap suruhan, setiap larangan syarak di mana ditetapkan mesti satu orang tu mesti mukallaf. Mukallafnya pun kita ulang, aqilun balighun, berakal cukup umur dalam Islam. Seseorang yang melakukan kesalahan kalau dia sudah balik adalah tercatat sebagai kesalahan, dan kalau kesalahan menyebabkan hukum jinayah, dia akan dikenakan hukum jinayah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan dapat bermanfaat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadika shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.